7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan Ayah Fin di istana ni. Jadi Ayah Fin ni adalah Tuhan bagi saya. We come from Malaysia to serve the locals of Imam Hussein. Because what we see is that we look at Imam Hussein is like a magnet. Dah sempurna kitab Tuhan itu, kitab Al-Quran itu saya jelas sampaikan. Jadi saya terpaksa letak jawatan. Ombak laut pantai selatan. Ajaran sesat adalah salah satu cabaran dalam pengembangan agama Islam yang dahulu yang mewujudkan pengaruh untuk memesongkan akidah penganut agama Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hinggalah pada zaman kini, umat Islam tidak pernah sunyi daripada berhadapan dengan isu penyelewengan akidah dan penyebaran ajaran sesat. Walhal, ajaran ini dapat dibanteras dari terus berlaku dengan adanya sikap berwaspada dan ilmu pengetahuan tentang agama dalam setiap individu. Ajaran sesat ini bukan lagi perkara asing yang sering berlaku di Malaysia. Sebaliknya, telah mula menular sejak di awal kedatangan agama Islam di rantau ini. Sudah terang lagi bersuluh, di Malaysia ini terdapat pelbagai ajaran sesat yang berlainan serta penganutnya yang ramai. Diteruskan dengan definisi ajaran. Ajaran adalah sesuatu yang diajar, nasihat, petunjuk, teori ataupun mazhab. Sesat pula adalah tidak mengikut jalan yang betul. Manakala untuk ajaran sesat adalah ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Antara ciri-ciri ajaran sesat ialah yang pertama, mencemarkan kesucian Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengubah bentuk-bentuk ibadah. Yang ketiga, mengubah konsep dosa dan pahala. Yang keempat, mengubah prinsip asas dalam akidah Islam. Yang kelima, mendewa-dewakan sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, mendakwa boleh melakukan perkara pelik. Dan yang terakhir, menolak hadis. Seterusnya adalah keburukan mengamalkan ajaran sesat. Keburukan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu individu, masyarakat dan negara. Bagi individu, keburukannya adalah minda akan tertutup, rosak akidahnya, dimurkai Allah, membuang masa dan yang terakhir, hidup tidak akan tenteram. Keburukan ajaran sesat bagi masyarakat pula akan berlakunya kerutuhan rumah tangga antara suami dan isteri. Seterusnya berlaku keganasan dan yang terakhir perpaduan akan tergugat antara satu sama lain. Seterusnya untuk negara pula, negara akan menjadi lebih mundur dan kestabilan politik dan ekonomi akan diancam. Menggugat perpaduan kaum dan imej negara turut akan terjejas dan tercemar. Antara faktor-faktor berlakunya ajaran sesat ini adalah yang pertama, kurang ilmu agama dan iman yang rendah. Yang kedua, sikap taksub dan fanatik terlampau dengan ketua ajaran. Yang ketiga, pegangan akidah selain ahli sunnah wal jamaah. Dan yang keempat, penyelewengan terhadap hadis untuk kepentingan sendiri. Antara jenis-jenis ajaran sesat di Malaysia adalah yang pertama, Ayah Pin, kedua, Taslim, ketiga, Bahai, keempat, Al-Arkam dan yang terakhir, Hasan Anak Rimau. Pengenalan dan penerangan Ayah Pin. Nama sebenar beliau adalah Arifin bin Muhammad. Beliau merupakan pengasas Kerajaan Langit dan digelar sebagai Ayah Pin. Beliau dilahirkan pada 22 Jun 1941 yang bertempat di Beris Bacak, Kelantan, Malaysia. Beliau meninggal dunia pada 22 April 2016 dan ketika itu berumur 74 tahun. Beliau juga mempunyai 4 orang isteri dan 21 orang anak. Diteruskan dengan asal-usul ajaran sesat Ayah Pin. Ajaran ini mula berkampung di Kampung Batu 13, Hulu Besut, Terengganu. Dan Ayah Pin ini juga menyifatkan dirinya sebagai Tuhan segala agama. Dan pengikutnya menganggap beliau adalah Tuhan yang menerima wahyu dari langit. Pengaruh ajaran sesat yang dilakukan oleh Ayah Pin terbahagi kepada 2 aspek, iaitu aspek akidah dan aspek syariah. Bagi aspek akidah, ia mempunyai kuasa menyembuhkan segala penyakit
dan sebutan namanya boleh menakutkan binatang buas. Yang kedua, beliau mempunyai kuasa untuk menjadikan manusia menjadi batu melalui sumpahannya. Yang ketiga, menolak kepentingan mengucapkan 2 kalimah syahadat di akhir kematian. Yang keempat, beliau juga mendakwa Mekah, Kaabah, air Zam-Zam adalah miliknya dan dibinanya selepas menerima wahyu dari langit. Yang kelima, syurga adalah tempat terhad kepada pengikutnya dan kunci ke syurga hanya ada pada tangan beliau sahaja. Seterusnya diteruskan dengan aspek syariah. Yang pertama adalah beliau beranggapan bahawa kiamat tidak akan berlaku. Dan yang kedua, sembahyang 5 waktu itu adalah tidak wajib. Yang ketiga, berzikir lebih afdal daripada bersembahyang 5 waktu sehari semalam. Seterusnya, yang keempat, beliau juga mengatakan bahawa kita tidak perlu percaya kepada Rasulullah SAW. Dan yang kelima adalah menghalalkan makanan yang haram dimakan seperti babi ataupun meminum arak. Yang terakhir adalah menolak rukun-rukun Islam. Ajaran sesat Bahai. Ajaran ini diasaskan oleh Husain Ali Al-Mazandarani dan gelaran bagi ajaran ini adalah bersempena pengasasnya iaitu Bahal Ullah. Husain Ali Al-Mazandarani ini meninggal dunia pada tahun 1892 dan dilanjutkan ajaran ini kepada ajaran Al-Babiyah oleh Muhammad Ash-Shirazi pada tahun 1847 yang mula muncul di Iran dan mula dibawa ke Malaysia pada tahun 1953 oleh Yang Ki Leong. Ciri-ciri kesesatan ajaran Bahai. Yang pertama, mereka beriktikad bahawa pengasasnya itu ialah jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka juga mengatakan semua agama ni adalah sama dan digabungkan menjadi Bahai. Yang ketiga, Mereka mengatakan bahawa alam ini bersifat kekal dan percaya bahawa Nabi Isa ini mati disalib. Dan mereka juga mengagung-agungkan kod 19 dan menolak kepercayaan mukjizat, malaikat, syurga dan neraka. Mereka juga memasukkan agama Islam dan menganggap Akre di Palestin sebagai kiblat baru. Bukan itu saja, mereka juga mengubah bentuk-bentuk ibadat seperti puasa 19 hari, solat sebanyak 9 rakaat dan dikerjakan 3 kali sehari, berwuduk dengan air mawar atau digantikan dengan bacaan Bismillahi atau sebanyak 5 kali. Dan yang akhir sekali adalah menghapuskan jihad. ajaran sesat Taslim. Ajaran sesat ini adalah diasaskan oleh Haji Muhammad Syafi'i ataupun Haji Muhammad Matahari. Ajaran ini ditubuhkan di Kampung Seronok Bayang Lepas, Pulau Pinang pada tahun 1870 dan pada tahun 1940, ajaran ini mula berkembang pesat di Kedah, Perak, Negeri Sembilan dan Singapura. Asal-usul ajaran Taslim. Nama pengasasnya ini diambil kerana dikatakan Haji Muhammad Syafi'i boleh menentukan waktu terbit dan terbenamnya matahari yang betul dan tepat. Beliau juga menggelarkan dirinya sebagai khalifah dan apabila beliau meninggal dunia, penyambung khalifah ini diteruskan dengan keturunannya iaitu Said Ali dan disambung oleh Said Biding. Pengikutnya juga berpendapat bahawa mereka masih lagi agama Islam. Ciri-ciri kesesatan ajaran Taslim. Yang pertama, mereka mengatakan alam ini bersifat kadim. Yang kedua, mereka percaya bahawa diri batin manusia ialah Allah Subhanahu Wa Taala dan diri zahir manusia ialah Nur Muhammad. Yang ketiga, mereka menolak kewujudan hari kiamat. Dan yang keempat, mereka memandai-mandai mentafsir ayat-ayat Al-Quran mengikut nafsu. Yang kelima, mereka juga solat secara niat tanpa rukun qauli dan rukun fi'li. Yang keenam, mereka juga menganggap Haji Muhammad Matahari ini adalah maksum. Dan yang keenam, mereka juga mengharuskan zina melalui nikah batin. Al-Arkam. Ajaran sesat ini telah diasaskan oleh Ustaz Asy'ari Muhammad pada tahun 1968 di Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Beliau juga merupakan seorang bekas guru agama yang berkelulusan Sekolah Menengah Mahadi Isyamuddin Klang, Selangor. Beliau juga dikenali sebagai Jamaah Arab Muhammadiyah. Beliau meninggal dunia pada 13 Mei 2010 di Hospital Ipoh akibat jangkitan paru-paru. Ajarannya ini mendapat sambutan dan ada yang beranggapan sebagai sebuah badan dakwah yang unggul sebelum dianggap sesat dan diharamkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada Ogos 1994. Beliau juga menyebarkan dakwahnya melalui bidang pendidikan, penerangan, penerbitan.
Ciri-ciri kesesatan ajaran Al-Arqam. Yang pertama, mereka menyamakan salah Said Muhammad As-Suhaimi dengan Khulafa'i Ar-Rasyidin. Yang kedua, mereka mempercayai bahawa Said Muhammad As-Suhaimi telah berjumpa dengan Rasulullah SAW di dalam Kaabah. Yang ketiga, mereka mempercayai bahawa Said Muhammad As-Suhaimi adalah pengasas aurat Muhammadiyah yang tidak akan mati dan akan lahir sebagai Imam Mahdi. Yang keempat, mereka juga menambah fakta palsu dalam lafaz syahadah. Yang kelima, Asy'ari Muhammad ini juga didakwa diberi kuasa Allah. Yang keenam, Rasulullah SAW dan para aulia, para sahabat dan juga didakwa boleh ditemui secara jaga ataupun dikenali sebagai majlis yaqazah dan selain melalui mimpi. Dan yang terakhir adalah Said Muhammad As-Suhaimi juga dipercayai kononnya boleh datang menolong apabila diseru namanya. Hasan Anak Rimau. Ajaran sesat ini diasaskan oleh Hasan bin Yaqub pada tahun 1980. Ajaran sesat ini mula disebar di Kampung Bukit Mas, Tanah Merah, Kelantan, Malaysia. Beliau juga merupakan seorang yang tidak berpendidikan dan tidak pernah mempelajari ilmu agama di mana-mana sekolah maupun sekolah agama ataupun pondok. Ajaran sesat ini adalah pertama kalinya wujud di negeri Kelantan dengan pelbagai nama. Beliau juga mendakwa ajarannya ini diambil daripada Tuan Guru Haji Hussein. Dan gelaran Hasan Anak Rimau ini berpendapat bahawa yang berasal daripada pelbagai fahaman yang bercampur aduk. Ciri-ciri kesesatan ajaran Hasan Anak Rimau. Yang pertama, beliau menghina kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menghina Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, merendahkan martabat kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mengadakan majlis meratib setiap kali selepas solat Maghrib, Isyak dan Subuh. Yang kelima, beliau juga mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan bersebati di dalam jiwa manusia. Yang keenam, meratib dalam keadaan yang sangat kuat dan ia dimulakan dengan irama yang agak perlahan. Dan yang akhir sekali adalah majlis zikir dan tahlil dilakukan pada setiap malam Jumaat. Ingat, ajaran sesat ini dapat dihindarkan dan cara-cara untuk menghindarkan diri daripada ajaran sesat ini adalah yang pertama, menjauhkan diri daripada pengamal ajaran sesat. Yang kedua, sentiasa membaca dan menghayati Al-Quran. Dan yang ketiga, belajar agama daripada guru yang diiktiraf. Langkah-langkah untuk menangani ajaran sesat. Yang pertama, kita perlulah melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar. Yang kedua, kita perlulah menyebarkan ajaran Islam ini dengan lebih berleluasa. Yang ketiga, mengadakan program pemulihan akidah. Dan yang terakhir adalah kita perlulah mengambil tindakan yang tegas dan segera. Kesimpulannya, apa yang dapat disimpulkan ialah Islam adalah salah satunya agama yang lengkap lagi komprehensif kerana ia diasaskan atas 3 komponen utama iaitu akidah, syariat dan akhlak. Ketiga-tiga komponen ini menjadi tunggak utama kepada kekuatan, kesempurnaan dan keindahan Islam. Begitu juga